Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Coach Amirul daripada Kelab Sihat Kita. Jadi insyaAllah pagi ini saya just nak share tentang konsep sarapan sihat. Jadi saya akan start share screen saya dulu supaya kita boleh rujuk kepada slide lah. Alright. So harap dapat lihat slides kami ni. So pertama sekali terima kasih kerana sudi luangkan masa pagi ini untuk bersama-sama menonton sesi perkongsian sama ada melalui YouTube ataupun melalui rakaman. Alright. So apa yang kita nak kongsi pada hari ini adalah tentang kepentingan sarapan sihat. Jadi apakah sarapan kita? Jadi sebelum tu ingatlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit dan hidup sebelum mati, insyaAllah. So apakah sarapan anda pagi-pagi? Kalau kata hari ini anda baru lepas sarapan, apakah sarapan anda? Apakah yang anda rasa selepas bersarapan? Ada tak rasa letih ataupun rasa macam tak cukup asyik nak makan? Alright, so ini persoalan yang kita patut tanya diri kita setiap hari sebab sarapannya adalah waktu makan yang paling penting. Jadi untuk makluman semua, badan kita terdiri daripada 100 trilion sel, 100 trilion, bukan million, billion tapi trilion. Jadi sel ini memerlukan 114 jenis nutrisi dan air setiap hari untuk berfungsi dengan baik. Jadi kalau kita tengok dekat slide ni, ada dua kategori sel kita. Boleh jadi unhealthy cell ataupun sel yang bagus. Jadi kita nak sel-sel badan kita sel yang sihat, sel yang bagus. Jadi sel yang bagus ni adalah yang mana sel ini boleh menyerap nutrisi dengan baik. Maknanya daripada pemakanan kita, khasiat tu sel tu boleh serap dan dia boleh melepaskan benda-benda yang tak baik daripada badan kita. Jadi lebih kurang 100 juta sel akan mati setiap minit dan digantikan dengan sel baru. Subhanallah. Hebatnya kuasa Allah menjadikan kita manusia ni, betul? Jadi apabila kita bangun, apabila kita berjaga, macam sekarang ni kita berjaga, badan kita menggunakan tenaga dan air. Badan kita menggunakan tenaga dan air untuk beroperasi. Jadi apabila belah malam kita tidur, badan kita menggunakan nutrisi untuk memperbaharui dan memperbaiki tubuh kita. Sebab itu dalam Al-Quran ada banyak ayat-ayat yang menyatakan dan dijadikan malam untuk kamu beristirahat. Jadi waktu malam masa kita tidur tu sebenarnya badan kita sedang melalui proses untuk memperbaharui dan memperbaiki tubuh kita. Tahukah anda apabila di waktu malam hari kita akan hilang hampir 1 liter air hanya melalui pernafasan kita, kita berpeluh dan perkumuhan di pagi hari tak kala kita pergi toilet pagi-pagi. Jadi 1 liter air akan hilang daripada badan kita, masya-Allah. Jadi apabila kita bangun dari tidur setiap pagi, sel-sel badan kita sebenarnya merayu. Dia merayu, cuma kita tak dengar aja. Dia cakap apa? Tolong bagi saya nutrisi. Saya perlukan tenaga dan air yang telah digunakan 24 jam yang lalu. Mungkin kita tak rasa lapar ataupun kita tak rasa dahaga di pagi hari, tetapi sebenarnya badan kita meronta-ronta, dia merayu kepada kita. Jadi jika dia tak dapatkan nutrisi daripada pemakanan kita, kalau kata dia tak dapat daripada kita, maknanya kita tak makan ataupun kita tak bagi khasiat yang sepatutnya, dia akan mengambil khasiat yang diperlukan oleh badan kita ni dari sumber yang lain. Sebab itu kalau kita punya amalan sarapan tak betul, kita tak jaga, itu yang boleh mempercepatkan proses penuaan. Jadi sebab itu amalan sarapan sihat ni salah satu kelebihannya adalah awet muda. Kalau siapa nak kekal muda, pastikan anda mengamalkan sarapan sihat. Jadi apakah sarapan kita setiap hari? Mungkin adakah kita makan nasi lemak, roti canai, mi dan sebagainya, ataupun kita pergi big breakfast, ataupun kita tak bersarapan. Jadi semua pilihan sarapan ini ada kesan kepada tubuh badan kita. Jadi sarapan yang berasaskan karbohidrat, ini adalah sarapan kegemaran kita semua lah. Ini pun saya pun sangat suka. Yalah, memang kita dibesarkan macam tu kan, dengan nasi lemak, roti canai kan. Kalau macam saya dulu dekat rumah, kalau nasi putih tak habis malam sebelum tu, besoknya mesti goreng, buat nasi goreng. Jadi cuma masalah kita dekat sini, kalau kita ambil sarapan yang berasaskan karbohidrat ni, bila kita ambil sarapan ni, kita punya gula dalam paras
dalam darah kita akan terus melonjak. Gula akan terus naik macam roket. Ini menyebabkan pankreas kita terpaksa bekerja lebih kuat untuk mengeluarkan insulin yang berlebihan. Jadi insulin yang akan mengeluarkan gula daripada darah kita. So ini menyebabkan kita punya kadar gula tu turun naik. Itu sebab kalau kita makan nasi lemak awal pagi, mungkin pukul 10 kita dah rasa lapar balik. Nak cari roti, biskut dan sebagainya. So cycle ini akan berlaku 3-4 kali sehari. So itu sebab bila kita tak kawal, itu sebab lepas 10-20 tahun kalau amalan ini kita tak jaga, itu yang kita boleh dapat masalah berat badan. Dan ini boleh menjemput kemungkinan untuk mengidap penyakit seperti kencing manis, darah tinggi dan penyakit jantung. So ini perkara-perkara yang dah kita lihat memang berlaku. Jadi biasanya sarapan macam ni kalori dia sangat tinggi, nutrisi rendah, proteinnya rendah dan menyebabkan kita cepat letih dan mengantuk. Alright, so ini kalau sarapan kita berasaskan karbohidrat. Kalau kita tak bersarapan pagi, ada ramai orang yang memang tak bersarapan pagi. Saya ada buka kelab sihat di Masjid Bangsa, kita ada bagi survey form. Memang ramai orang tak sarapan pagi sebab antara alasannya sebab nak cepat, tak sempat. Yalah, satu hal kan nak sediakan sarapan. Ataupun nak jimat, bajet. Dia kata apa, tak apa. Saya biasa tak sarapan, saya terus brunch. Jadi amalan tak bersarapan ni pun satu amalan yang tidak sihat. Sebab apa? Bila kita bangun pagi, macam saya share awal-awal tadi, badan kita memerlukan khasiat. Dia memerlukan nutrisi sebab dia dah bekerja sepanjang malam. Jadi bila pada bangun pagi kita tak makan, apa berlaku? Kadar gula dalam darah kita akan turun. Dia turun bawah normal. Itu yang kalau kata kita nak makan pagi, pukul 10, pukul 11 kalau kita dalam meeting, kadang-kadang perut berbunyi. Krok-krak. Kalau student tu pergi kelas, berbunyi. Kawan sebelah pun boleh dengar. Jadi waktu tu kalau kita pergi kantin, kita pergi mana-mana lah nak cari makanan, wah, selera kita memang luar biasa. Elok kita kata akak tu dah letak nasi banyak itu, kita cakap kak top up lagi sikit. Sebab tak cukup. Dan kalau makan nasi lemak sebungkus tu mungkin nak ambil 2, roti canai mungkin nak ambil 2. Sebab apa? Kita punya keinginan nak makan tu sangat-sangat tinggi. So apa berlaku? Bila ini berlaku, kita pun cari makanan berasaskan karbohidrat sebab kita memerlukan makanan. So ini akan menyebabkan kadar gula dalam darah kita melonjak lagi sekali. So pankreas bekerja kuat lagi, dia tekan balik, turunkan balik. Sebab ini subhanallah mekanisme yang Allah jadikan dalam tubuh badan kita untuk menjaga kesihatan dan keselamatan kita. Tapi kalau benda ni berlaku berulang-ulang kali, selama 20-30 tahun, itu yang jadi mengundang masalah. Itu juga jadi punca kepada masalah macam sarapan karbohidrat tadi. You akan boleh dapat masalah berat badan, kencing manis, darah tinggi dan serangan jantung. Jadi kalau kita tak bersarapan, maknanya kita tak dapat kalori, kita tak ada khasiat, tak ada protein, kita akan lapar dan kita akan rasa lebih lemah. So ini kesan dia. Jadi apakah sarapan yang terbaik? So ingat, so pagi ni coach just nak share, sarapan sihat mesti memberikan kita 4 perkara. 4 perkara. Yang pertama, kita cari sarapan yang bagi khasiat yang cukup untuk badan kita, untuk pulihkan badan kita, recovery itu. Sebab dia dah bekerja kuat 24 jam yang lalu. Yang kedua, dia kena mengembalikan bahan binaan tubuh badan yang digunakan pada waktu malam. Maknanya nutrisi dan khasiat tu mesti cukup. Yang ketiga, sarapan tu mesti bagi balik air pada kita. Kan kita hilang lebih kurang 1 liter air tadi, betul? Dan yang keempat, yang paling penting, pastikan paras gula dalam darah kita dikekalkan pada tahap normal. Ini adalah sarapan yang terbaik untuk kita amalkan setiap hari. Jadi kalori dia seimbang, nutrisi seimbang, ada proteinnya cukup, insya-Allah kita akan rasa segar, bertenaga dan kenyang lebih lama. Jadi apa pilihan kita? Itu pilihan anda. Ada macam-macam pilihan di luar sana. So macam kami, saya sendiri alhamdulillah semenjak 2009 dah amalkan program sarapan sihat. So pagi-pagi saya start dengan hidangan aloe vera. Aloe vera ni untuk membersihkan usus saya. Alhamdulillah bangun-bangun pagi terus buat. Kemudian teh, minuman teh mix kita. Ini adalah gabungan beberapa jenis teh, masya-Allah sangat sedap. So teh ni ada 5 fungsi A, B, C, D, E. Dia antioksidan, dia bakar lemak, dia kawal selera makan, dia detox dan dia bagi tenaga. Dan yang ketiga, kita sudahi dengan kita punya makanan nutrisi yang luar biasa. So kami bantu dengan oats, letak sikit buah tamar, masya-Allah tabarakallah. Semua khasiat ada lengkap, dan dengan amalkan ini saja 1.2 liter air telah masuk ke dalam badan.
Jadi Formula One yang kami guna ni adalah daripada Herbalife. Alhamdulillah dah lebih 40 tahun di pasaran, hampir 100 buah negara, berjuta-juta orang telah menerima manfaat. Jadi kalau anda nak cuba, kami ada program 10 hari, program 10 hari. Di mana dalam program 10 hari ini kita memberi peluang kepada anda untuk cuba. Kita akan bagi healthy tips, akan dapat tips kesihatan setiap hari. Kita bagi coaching guide. Yang paling best kita bagi anda magic number. Magic number ni maknanya kita belajar berapa kalori yang badan kita perlukan setiap hari. Kemudian kita bagi juga kepada anda simple meal plan, maknanya guideline. Kalau kata anda nak makan dengan lebih baik, makan dengan lebih sihat, kita bagi guideline. Dan kemudian kita ada support group dan kita juga ada online exercise. Jadi yang seronoknya melalui program ni, insya-Allah kita boleh belajar banyak ilmu untuk amalan gaya hidup sihat, bukan saja untuk diri kita tapi termasuk keluarga kita. Jadi sekiranya anda berminat, boleh hubungi coach boleh bagi penerangan yang lebih detail. Jadi kesimpulannya, apa yang coach cuba sampaikan pada pagi ini adalah pastikan kita membudayakan atau mengamalkan sarapan sihat. Apa saja sarapan yang anda pilih, itu adalah pilihan anda, tapi cuba buat satu usaha untuk prepare sarapan sihat. InsyaAllah anda boleh cari pelbagai resepi sarapan sihat di YouTube dan sebagainya. So yang coach kongsikan pagi ini adalah pilihan kami. Bagi kami dia sangat mudah, 2 minit pun boleh siap, dan alhamdulillah satu keluarga dah amalkan 10 tahun insya-Allah. Jadi coach harap apa yang coach kongsikan pada pagi ini memberi manfaat kepada anda. Semoga anda terus kekal sihat dan sentiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sekali lagi kerana sudi meluangkan masa untuk mendengar perkongsian pagi ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.